Ni pun tengok soalannya SPM Form 1 dah korang belajar bab 6. Padahal dulu waktu silibus lama tak ada pun korang belajar linear serentak ni. Korang hanya belajar persamaan linear, which is very basic macam ni. 2P tambah 3Q sama dengan 9. Maybe dia bagi tahu nilai Q ialah 9. Apakah nilai P? So it's very easy. Korang masuk je, dia bagi tahu nilai Q berapa, kau masukkan nilai P sahaja. Kau masukkan nilai Q tu berapa untuk cari nilai P. Itu silibus lama. Tapi silibus yang baru, tengok, dia terus masuk yang SPM punya. Dia bagi 2 persamaan linear. Korang kena solve dia simultaneously, secara serentak. Okay? So, jangan main-main dengan silibus KSSM. Kalau yang baru, yang rasa gembira, tak ada UPSR, tak ada PT3, korang kena bersedia. Sebab SPM korang nanti, very hard. Okay? So, let's get started. Okay, so siapa yang menonton, thank you for watching. Siapa yang berminat nak tanya lebih, nak tahu maklumat lanjut tentang TANS, boleh hubungi nombor ni 0128155042. Okay, and then siapa yang menonton, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share. Pastikan share video ni supaya lebih ramai lagi student yang boleh belajar. Ingat ini silibus Form 1 bab 6 dan dia juga akan masuk SPM 2021. Okay. And then siapa yang, macam saya tahu ada certain cikgu yang tak sempat nak buat video untuk student dia orang, boleh juga pinjam video ni. Sebab saya tahu ada cikgu sekolah yang dia ambil video-video TANS dan dia share dekat student dia. Thank you untuk share kepada student, kepada cikgu sekolah. Terima kasih. So hari ni kita akan selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah elimination. Okay, sebab bila korang Form 1, korang tak belajar lagi kaedah matrix. So, tak boleh buat kaedah matrix. Korang hanya boleh buat penghapusan. So, ada 2 teknik yang korang boleh guna. Pengganti ataupun elimination, penghapusan. Okay. So, hanya ada 2 teknik ni sahaja yang korang boleh pakai untuk soalan. Kalau korang Form 1. Kalau korang SPM tahun depan, SPM dah ditunda kan, 2021. So, kepada student yang bakal SPM, please, inilah peluang paling bagus gila-gila untuk korang study gila-gila sebab dia dah extend. So, korang ada extra masa untuk study, especially study balik yang bab Form 4 tu. Okay? Jangan guna masa ni untuk main game, please guys. Use your time wisely. Okay? So, soalan ni, kita akan menggunakan kaedah, aku akan ajar penghapusan. Okay? So, kaedah penghapusan, lepas tu baru kita menggunakan kaedah penggantian. So, sebenarnya dua-dua pun kita pakai, tapi kita hapus dulu. So, first thing first, kita nak cari sama ada P atau Q. So, kita nak check P atau Q, dia mesti sama dia punya koefisien. Apa yang sama koefisien tu? Contoh macam ni. Ni kita nak cari P dengan P kan. Koefisien dia negatif 8. Ini koefisien dia 2. Kalau yang Q ni, koefisien dia sini positif 3. Koefisien sini positif 3. So, kalau boleh kita nak cari yang sama. So, antara P dengan Q, mana koefisien yang sama? Q. Okay. So, bila dah ada something yang sama, bermaksud kita boleh senang sikit kerja kita. Okay. So, next step ialah kita akan buat bentuk lazim. Macam korang UPSR, kita akan buat bentuk lazim. Okay. So, bila kita buat bentuk lazim, P dengan P, Q dengan Q, nombor dengan nombor. Okay. So, dia mesti ikut geng. P dengan P, Q dengan Q, nombor dengan nombor. Okay, selepas kita buat bentuk lazim, kita nak mansuhkan. Hapuskanlah. Hapuskan apa yang sama tadi. Tadi kan Q yang sama kan? Jadi kita nak hapuskan Q. Supaya kita hanya perlu solve P sahaja. Kita tak payah fikir pasal Q dulu. Kita hanya fokus kepada P. Okay. Macam mana kita nak jadikan sini sifar? Itu yang kita masuk hapuskan. Q tu sama dengan kosong. Sifar. So, macam mana kita nak hilangkan Q tu? Adakah operasi dekat sini kita kena tambah ataupun kita kena tolak? So, kalau kita pilih tambah, positif 3 tambah positif 3. Kita akan dapat sini positif 6, bukan sifar. Jadi, kita tak boleh guna positif. Next.
Apa yang kita boleh buat ialah next 3Q tolak 3Q. Kita dapat tak sifar? Yes, kita dapat sifar. 3 tolak 3 kita dapat sifar. So bermaksud operasi yang kita kena fokus dekat sini ialah minus. So sekarang ikut sini negatif 8P tolak 2P. So kita dapat P. Yang ini pun sama. Equal sama dengan 24 tolak 9 kita akan dapat 15. Okay. So kita dah tak payah fikir pasal sifar. Sebab kita dah hapuskan Q tu equals to 0. Sekarang kita nak fokus kepada P sahaja. So, negatif 10P sama dengan 15. P sama dengan 15 bahagi negatif 10. Ini, bila kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Okay, 15 bahagi negatif 10 kita dapat, kita kecilkanlah. 15 bahagi 5 kita dapat 3. 10 bahagi 5 kita dapat 2. So, kita dapat negatif 3/2. So, bila kita dah siap P, kita dah dapat nilai P. So, kita dah hapuskan Q. Sekarang kita nak ganti nilai P. Tapi kita nak ganti nilai dekat mana? So, kita boleh pilih nak equation pertama ataupun kita nak equation nombor 2. So, better kita ambil yang positif semua. Kita ambil yang equation nombor 2. So, from equation 2, kan 2P tambah 3Q sama dengan 9. Jadi, kita nak ganti nilai. Sekarang, kita nak ganti nilai P. Ganti nilai P. Okey, 2P. P ni kita kan ambil ni. Kita substitute. Kita ganti nilai. So, 2 darab dengan negatif 3/2 tambah 3Q sama dengan 9. Okey, yang ini kita boleh potong. So, dia hanya tinggal negatif 3. Negatif 3 tambah 3Q sama dengan 9. Fokus sebelah sini. Okey, negatif 3 tambah 3Q sama dengan 9. So, kita nak 3Q sahaja sebelah sini. Sini stay 9. Sekarang, negatif 3, kita pindah sempadan, dia akan jadi, bila negatif, pindah sama simbol sama dengan, dia akan jadi positif 3. 9 tambah 3, kita dapat 12. 3Q sama dengan 12. Ibarat 3 buah quinine, harga dia RM12. Berapa harga sebiji quinine? 12 bahagi 3 kita dapat 4. Okay, so kita dah dapat dah nilai Q kita sama dengan 4. Macam tu. Okay, untuk membuktikan adakah jawapan kita ni betul ataupun salah, so kita boleh menggunakan kalkulator. So, sama juga, tunjuk sini mode, tekan sampai equation, tekan 1, unknown kita pilih 2 sebab dia ada 2 huruf dekat sini, P dengan Q. Sebab tu unknown kita 2, pilih 2. So, dia tanya apakah nilai A 1. So, equation pertama, ini equation pertama, ini equation kedua. So, bila dia tanya A 1, bermaksud yang A ni ialah nilai P ni. Tapi kita ambil koefisien, kita ambil nombor sahaja. So, kita ambil negatif 8. So, kita letak negatif 8. Tekan simbol sama dengan. So, next dia tanya apakah nilai B1. So, ni nilai B, 3. Apakah nilai C, 24. So, sekarang dia tanya A2 pula. So, equation kedua, A kita yang ini. 2. B kita 3. C kita 9. So, dapat tak jawapan kita dapat negatif 1/5. Padahal sini negatif 3/2. So, kita tekan ABC. Ini negatif 1/2 ataupun shift ABC. Yes, kita dapat negatif 3/2. Sama je, negatif 3/2 bila tukar kepada titik perpuluhan, negatif 1/5. Bila tukar kepada pecahan tidak wajar, negatif 1/2. Tekan ABC ni saja. Okay, nak tukar dia kepada pecahan tidak wajar, shift ABC. Okay, so dia kata nilai X kita negatif 3/2. So, betul kita dapat P kita. Kenapa kat sini dia cakap X, dekat sini P? Dia merujuk pada first yang kita key in. So, kita first key in tadi P kan. So, nilai pertama kita betul lah negatif 3/2. So, kita tekan simbol sama dengan.
So, kita dapat Y sama dengan 4. Betul tak? Kita dapat Y, Q tu sama dengan 4. Yes. We are on a good track. Okay. So, ini yang menggunakan untuk checking lah. Menggunakan kaedah calculator. Okay. So, ini step by step dia. Step by step dia ialah dia ada dua method. Penggantian dengan penghapusan. Okay. Kalau korang SPM, korang ada lagi satu kaedah. Kaedah matrix. Iaitu yang paling senang. Senang gila dapat markah kalau kaedah matrix. Boleh check dekat our YouTube channel kalau nak tengok. So, dekat sini kita menggunakan kaedah penghapusan. Okay. So, first kita tengok dia punya unknown ada dua. P dengan Q. Kalau boleh kita nak samakan unknown. Cuma kerja kita dah senang dekat sini. Sebab dekat unknown Q ni koefisien dia dah sama. Positif 3, positif 3. So, tak payah nak buat apa-apa. Tak payah nak samakan. Okay. Sebab memang dah sama. Kalau tak sama, kita nak samakan. Contoh sini 3, sini 1. So, semua ni kita kena darab 3. Kalau dia tak sama lah. So, bila dia dah sama, kita bentukkan dia dalam bentuk lazim. So, inilah yang warna merah ni. Ikut geng. P dengan P, Q dengan Q, nombor dengan nombor. So, target utama kita nak hapuskan apa yang sama tadi. Tadi kan yang sama tu Q. Jadi, kita nak hapuskan Q dulu. Supaya nilai dia sifar. So, dekat sini 3Q, 3Q. Apa yang kita kena buat tambah atau tolak supaya nilai dekat sini sifar. So, kat sini kita kena minus. Baru kita dapat nilai sifar. So, lepas kita dah dapat nilai sifar dekat sini. So, kita solve macam biasa. Negatif 10P sama dengan 15. So, dapatlah nilai P negatif 3/2. So, next kita nak ganti nilai P. So, bila kita dah dapat nilai P, kita masukkan ke dalam equation untuk kita cari pula nilai Q. Okay, itu sahaja sharing untuk hari ini. Harap bermanfaat. Ini silibus Form 1 dan juga SPM. Okay, itu sahaja. Thank you for watching. Kalau ada apa-apa, boleh contact nombor ni. Okay, jangan lupa share video ni. And siapa yang menonton di YouTube, jangan lupa tekan butang subscribe. Okay, bye.